أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi kita membaca ni nama kitabnya ialah Al-Banayah fi Syarhil Hidayah. Banayah, syarah kepada kitab Hidayah. Banayah, syarah kitab Hidayah. Kitab Hidayah ni syarah dia. Banyak kitab Hidayah ni sebenarnya sikit je. Kalau kita tengok ahli-ahli atas dia tu sikit benar. Banyak ni syarah dia. Banayah ni banyak ni. Sebagai ahli atas kalau kita Hidayah kita tengok sikit-sikit benar. Di atas bagi, bawah tu syarah. Dua bagi, bawah tu syarah. Ni Banayah bawah ni, di atas tu Hidayah. Sikit-sikit dah. Ni syarah. Tak ada syarah dari sini. Syarah dia di mana? Banayah ni sebenarnya. Hidayah tu sikit benar di atas. Syarah Hidayah. Jadi kitab Hidayah ni kitab mazhab Hanafi. Saya sendiri pun dengar dia jugalah. Gambar boleh? Gambar kita. Dengar dia juga. Dulu dah lama dah tapi tak ingat dah ngaji tu. Ada. Ngaji pun tak tahu banyak mana juga. Mungkin ngaji setahun je juga. Jadi setahun lepas tu lah. Ada rasa banyak mana lah. Jadi kitab Hidayah tu sebenarnya kitab bermazhab Hanafi. Kitab Hidayah tu cuma syarah dia ni tak semesti bermazhab Hanafi. Syarah dia ni syarah dia ni supaya kita kata kalau kita tengok Sahih Bukhari kan. Sahih Bukhari kalau Fathul Bari tu sahih dia kitab Fathul Bari tu yang dikarang oleh Ibnu Hajar tu dah. Hafiz Ibnu Hajar tu waktu mazhab Syafi'i. Ya Allah kau Syafi'i. Ada. Waktu kitab Sahih Bukhari juga yang apa ni hak syarah dia Umdatul Qari tu. Umdatul Qari tu banyak jilid juga, belah-belah jilid juga. Fathul Bari belah-belah jilid, Umdatul Qari belah-belah juga. Ada hak tu Hanafi. Boleh dah. Atas pensyarah dia hak ni menurut parti-parti ni tak tahulah pensyarah dia ni diarah ke mana, nanti kita cuba tengoklah. Ke mana dia atas kecenderungan orang hak dia syarah ni lah pula. Tu. Jadi kitab ni sebenarnya banyak jilid. Ni juzuk yang kedua. Ada tak silapnya 12 jilid tak silapnya. 12 atau 3 tebal-tebal ni lah juga. Sesuai jilid tu tebal-tebal ni. Kita asal kalau kita Hidayah tu rasanya seperti ni je. Hak asal dia. Hak mazhab Hanafi tu asal dia setebal ni adalah lebih kurang. Syarah dia ni jadi banyak. Jadi kita start dengan bab Kitabus Shalah. Dalam Kitabus Shalah ni macam-macam lah ada. Kitabus Shalah ni. Ni juzuk yang kedua dan ni pun tidak kita ambil sendiri juga. Ni kita pinjam. Nanti kita cuba tengok dalam internet ada ke tak. PDF. Kalau ada nanti pandai kita bawa. Kau bujah sini. Pakai bawa laptop ada. Semoga kita orang kan.
Tak berani juga. Okey, kita start kitabus salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus salah. Kitab berkenaan dengan sembahyang. Jadi dia kata dalam syarah dia lah ni. Okey. Tak ingat nama pensyarah dia dah. Kalau kita hidayah tu Burhanuddin Al-Marghinani. Hak ni Banayah ni disyarah Banayah ni oleh Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-Aini. Al-Aini dia tulis. Al-Aini kat sini. Lepas tu sebenarnya dia ada soal lagi. Kalau dalam kitab ni sebenarnya tebal ni sebenarnya yang ada 3. Oh 3. Hak paling atas sekali tu hidayah. Hak ni hak banyak tu banayah. Bawah dia sebenarnya ada lagi sikit-sikit. Ataupun kita panggil ta'liq. Ta'liq ni maknanya komentar lah. Komentar yang dibuat oleh Mulvi Muhammad Umar. Mulvi Muhammad Umar yang terkenal dengan lebih dikenali dengan nama Nasirul Islam Ar-Ramfuri. Ramfuri ni alik-alik dia bagus style lah ni. Alik-alik sana ada juga komentar ni. Ni Mulvi Ramfuri. Jadi 3 sebenarnya dalam ni. Tapi hak Ramfuri tu sikit lah sebenarnya. Ada sikit sangat. Hak banyaknya ni lah Banayah ni. Mahmud Al-Aini. Okey. Bukan Aini hak syarah Bukhari tu. Syarah Bukhari hak nama Umdatul Qari tu Aini juga, tapi hak tu Badruddin Aini. Hak ni ni Mahmud Al-Aini. Mahmud Aini. Orang lain lah ni. Bukan orang pensyarah kitab Sahih Bukhari tu, bukan ni. Okey. Jadi kita masuk kitabus salah. Jadi dia kata sini dia start dengan kitabus salah setelah habis kitab taharah. Maknanya jilid 1 ni ada kitab taharah. Setelah habis kitab taharah, sebab taharah tu sebenarnya syarat dia. Syarat untuk nak sembahyang dia kena suci dulu. Kena suci. Suci ni sama ada suci zahir ataupun suci kita panggil suci batin lah. Suci zahir ni pakaian tepat nak sembahyang gapo tu dak. Hak tu nanti kena bincang dalam kitab taharah lah tu dak. Bahaya hak kita nak buat ambil sembahyang di lagu mana dak. Kena cuci belaka hak tu hak zahir. Lepas tu apa ni? Cuci hak batin. Dan mana cuci hak batin? Iaitu cuci, kita panggil cuci daripada najis batin. Kau ni hak najis batin kan? Tak lagi lah kita kata tak? Syirik itulah. Kalau ada syirik itu tak jadi juga. Ada mensyirikkan Allah dah. Maknanya kita kata kita ni tidak orang Islam lah. Tak boleh juga. Tak sah sembahyang. Walaupun dia ambil air sembahyang, dia duduk di tempat yang cuci. Duduk di tempat yang bersih, kita kata ada cukup lengkap belakang hak zahir tu, tak jadi juga. Sebab dia najis. Najis dari segi batin. Sebab tu dalam Quran ada sebut innamal musyrikuna najas. Ada innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik ni najis. Fala yaqrabul masjidil haram. Dia tak boleh pergi ke masjidil haram. Tak boleh masuk ke masjidil haram. Tapi gitulah, tak boleh pergi. Kali yang pergi juga tu bab lain lah tu. Asalnya tak boleh. Tak boleh pergi. Yang pergi juga tu boleh jadi dia nyamar ke, munafik ke, kan tak. Gitulah. Selagi dia tidak mensyirikkan Allah, maknanya batin dia tu tidaklah tidak najis. Batin dia. Sebab tu dia letak taharah dulu. Sebab syarat dia.
Okey. Lepas tu ni solat dari segi bahasa. Rasa bila ni kita sudah jumpa dah sikit-sikit dalam kitab tafsir. Dari segi bahasa makna dia nya semaya dari segi bahasa ataupun solat dari segi bahasa makna dia nya doa. Doa. Tu. Dalam ayat Quran ada wasalli alaihim. Salli alaihim maknanya doa lah kepada mereka. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Tu. Salli alaihim. Apa ni? Suruh Nabi kata dak khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah daripada harta mereka iaitu harta orang-orang yang kaya ni sebagai sedekah. Ada zakat. Sedekah ni makna dia zakat. Buat keluar daripada harta orang yang kaya ni sedikit sebagai zakat. Tutahhiruhum. Bab apa buat keluar zakat ni? Sebab nak suruh cuci, nak membersihkan harta demo-demo ni lah. Ada. Bab apa nak suruh cuci? Bab apa nak suruh bersih harta? Sebab harta kita ni ada mari dengan macam-macam cara lah. Tak boleh jadi kita kata kita kerja betul, kita kerja masuk pukul 8 tu pukul 5 dah. Sebagai contoh. Tapi tengah-tengah tu boleh jadi kita salah tu lama ko pergi rehat lebih masa ko. Salah tak buat kerja, salah ambil MC saya saja ko. Itulah kita kata tapi gaji boleh macam. Nak membersihkan. Nak cuci hok mana-mana tu kurang sikit-sikit dak kita panggil. Apa ni? Hok kita ngolah kata dak ngolah ko gapo ko. Membawa ko gapo ada hok kurang tu. Itulah zakat tu nak cuci hok tulah. Wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Dan doa kepada mereka. Salli bukan semaya kepada Tuhan, suruh semaya kepada orang yang keluar zakat dah. Doa. Bila-bila tu. Sebab apa? Sebab dia keluar zakat dengan cara tu. Kita pun jadi seni juga. Kih dia tu. Lepas tu dalam hadis ada sebut ijabatud da'wah wa in kana sha'iman falyusalli. Ijabatud da'wah maknanya kalau orang ajak gapo, orang ajak makan. Ni orang ajak makan lah ni. Kalau sini ni ijabatud da'wah wa in kana sha'iman, walaupun dia ni puasa, falyusalli, maka dia kena sembahyang. Bukan dia kena sembahyang, sini yusalli ni. Yusalli ni maknanya falyad'u bil khair wal barakah. Dia kena royak molek. Kena apa ni, bila orang ajak dia dalam keadaan dia ni berpuasa, dia kena royak molek ataupun dia kena doa kepada kawan tu. Doa berkah. Tidak. Kena doa. Kalau dalam keadaan dia puasa ataupun dia kena buat molek lah. Ada kena jawab molek. Kena royak molek. Tu dah. Falyusalli tu makna dia. Falyusalli doa. Boleh juga doa ke kawan tu. Sebab apa? Sebab ajak dia makan. Tapi dia puasa dah. Ada falyusalli. Bukan dia kena sembahyang dah. Dia kena sembahyang. Tu makna dia solat ni doa. Ada. Jadi dalam kitab ni banyaklah. Dia royak ni dah. Rasa hak tak perlulah. Jadi apa semaya ni tu dari segi bahasa dah. Lepas tu semaya ni dari segi syarak juga apa kita panggil solat. Sebab memang dalam semaya ni banyak ada doa. Doa banyak ada dalam semaya. Kerana ia mengandungi banyak doa. Hak ni lah hak betul, dan hak ni lah hak jumhur ulama. Jumhur ulama ni majoriti ulama lah kata begitu. Apa semaya ni
dipanggil semaya sebab solat ni makna dia doa. Dalam semaya tu ada doa. Ada. Lepas tu macam-macam lagi lah orang kata apa semaya ni tu. Salah satu lagi. Salah lagi lah tu. Semaya ni apa dipanggil solat sebab solat ni juga makna dia betul-betul. Dalam semaya kita duduk betul. Duduk betul, duduk apa ni kita panggil tidak duduk lolek dah. Duduk tu tegak molek. Tu. Ada makna tu. Okey. Lepas tu ni dari segi bahasa solat eja lah ke mana? Le al asal dia nya le alif ta ke le waw ta. Tu dah. Oh banyaklah. Ni tak apa. Okey. Lepas tu dia berkata penyebab kepada nak boleh kau jadi ada semaya 5 waktu ni ialah kerana waktu dia. Ada waktu dia. Sebab jadi kita boleh semaya 5 waktu ni sebab ada waktu dia. Tu dah. Tu kita panggil syarat-syarat dia juga lah tu. Syarat nak boleh kau jadi ada semaya dia ada 2. Kalau kita belajar ni ada 2. Yang pertama kita panggil syarat, yang kedua rukun. Ada. Yang beza tu syarat dengan rukun. Syarat ni maknanya benda hok berlaku. Kalau syarat semaya maknanya benda hok berlaku sebelum semaya. Sebelum semaya. Rukun benda hok berlaku masa kita duduk semaya tu. Kita rokok, kita sujud, kita iktidah tu kita panggil rukun. Syarat hok sebelum semaya, iaitu salah satunya kena masuk waktu. Tak semaya lagi masa tu dah. Kena masuk waktu, kena bersih, kena ada air semaya. Tu syarat. Syarat ni maknanya hak sebelum buat perbuatan tu. Rukun hak ketika duduk tengah buat perbuatan tu. Jadi dia kata salah satu syarat semayanya ialah masuk waktu dia. Kena masuk waktu dia. Sebab itulah pada ni mula-mula sekali nak bincang bab waktu semaya dulu. Waktu semaya. Sebab nak bolehkan semaya kena waktu dia tu dah. Jadi dia kata sini ne lah. Ne syarat. Syarat semaya. Yang pertama taharah, kena bersih. Yang kedua, maknanya kalau tak bersih, kira-kira tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, tak boleh semaya. Tak boleh semaya. Kalau semaya juga tak sah. Tu. Bersih ni kan kita kata dengan ambil air semaya itulah. Dengan kita boleh ambil air semaya bersih daripada hadas kecil besar. Tu dah. Lepas tu yang kedua sitrul aurah, menutup aurat. Ini syarat juga. Tutup aurat. Maknanya kalau kita tak boleh tutup aurat, kira-kiranya kita tak boleh semaya. Ada. Tak ada benda nak tutup aurat, maknanya kita tak cukup syarat nak semaya. Bila lagu tu tak boleh semaya. Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ini nombor 3. Yang keempat wal waqt, masuk waktu. Yang kelima niat. Yang keenam takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni syarat juga. Mula-mula tu sekali tu. Nanti kita akan jumpa lah. Lepas pada ni dah. Ni nak cara ke waktu dulu ni. Waktu semaya. Jadi hak ni dia kata wajib. Kalau tak ada hak ni, kira-kiranya tak ada semaya tu. Lepas tu rukun semaya pula. Rukun semaya iaitu berdiri. Bagi hak mampu lah berdiri. Baca, iaitu baca surah. Rokok, sujud, duduk tasyahud akhir tu. Yang hak tu rukun.
Jadi kalau buat hak ni, kalau buat benda-benda tadi ni dah, maka dia kata gugurlah kewajipan kita di dunia. Kewajipan kita je kita kena buat hak ni hak tadi. Iaitu semaya je lah kita kata dah, umumnya semaya. Bila kita semaya tu maka gugur kewajipan kita di dunia dan juga kita akan dapat pahala lah yang dijanjikan di akhirat. Bila kita buat benda-benda tadi tu. Jadi semaya ni dia kata semaya ni adalah benda yang sabit berdasarkan kitab iaitu Quran dan juga berdasarkan sunnah dan juga berdasarkan ijma'. Ijma' maknanya sepakat para ulama ataupun para sahabat apa kata ada semaya ni. Ini adalah benda yang sabit berdasarkan Quran. Kau dia kalau hak Quran, hak sabit. Semaya kalau lama orang kata semaya gapo tak ada dalam Quran suruh semaya. Ada. Semaya 5 waktu ni lah dah. Mana ayat hak menyatakan kita kena semaya? 5 waktu. Iaitu di dalam Al-Quran, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tu ayat dia. Ayat berkenaan dengan kewajipan semaya. Innas salah sesungguhnya semaya itu kanat 'alal mu'minin kepada orang-orang mukmin kitaban mawquta maknanya difardukan mengikut waktu-waktu dia. Ada waktu-waktu dia diwajibkan. Semaya itu maknanya ada waktu masing-masing. Masa ni maya zuhur, masa ni maya asar, masa ni maya maghrib, diwajibkan. Kitab maupun kitab ni maknanya diwajibkan, difardukan kepada orang-orang mukmin. Tu surah An-Nisa ayat 102. Tu hak sabit berdasarkan apa ni Quran. Lepas tu pula kalau berdasarkan sunnah pula mana? Banyaklah berdasarkan sunnah. Hak ni dia kata salah satulah. Salah satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibina di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, mengucap 2 kalimah syahadah lah waktu tu. Wa iqamis salah, mendirikan sembahyang. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa siyami Ramadan, puasa bulan Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, wa haji kepada orang yang mampu. Muttafaqun alaih. Hadis ni semua sepakat ulama. Kata memang hadis ni sahih. Ada muttafaq. Muttafaq ni maknanya semua kata betul. Hadis ni tu berdasarkan hadis. Ada. Lepas tu berdasarkan ijma' pula. Ijma'. Ni dia sebut salah satu lah ni. Ada banyak lagi sebenarnya. Salah satu hok kuat sekali. Ijma' pula. Semaya ni dah berkenaan dengan semaya ni, iaitu ijma' umat start daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke lon ni. Ada ijma' orang Islam semua kata sembahyang ni wajib belaka. Hak mana-mana Islam itulah. Ada. Dan hak wajib itu 5 waktu ni semua sepakat gitu belaka. Kalau dia Islam kan kira-kiranya lah gitu. Ada. Terima belaka tu. Ada itu kita panggil ijma'. Jadi sabit berdasarkan 3 perkara ni. Ibadat kita ni bukan kata buat saja-saja, apa kena buat gini. Ada. Siapa suruh kita buat gini? Ada dalam Quran ada, dalam hadis ada. Ada seluruh umat Islam kata wajib. Gitu. Kemah gitu dak. Agama Islam ni tidak kata ikut sera dak. Nak buat. Siapa dia tak tahu siapa-siapa rojak. Ada. Mari mana ni tak tahu. Dia tu royak, dia ni royak. Tak tahu mana-mana lah kita. Tidak. Jelas.
Sumber dia tu dah. Hak tu kewajipan semaya. Lepas tu kewajipan semaya 5 waktu ni pula mana pula? Ada. Berdasarkan mana? Kalau tak ada semaya saja dah. Inna salat semaya tu difardukan kepada orang beriman dah. Inna salata kanat 'alal mu'minin. Ia sebut semaya gitu je dah. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan semaya, mendirikan solat, lagu tu je semaya secara umum. Lepas tu mana pula ayat yang kata semaya tu ialah wajib, semaya 5 waktu. 5 waktu ni mana pula? Kata ayat yang mana pula 5? Apa tidak 3 je. Kalau rajin kan apa tidak 10? Apa tidak 10 waktunya hak wajib. Mana pula ni? Iaitu ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Hafizu 'alas salawat was salatil wusta. Jagalah kamu. Kamu kena jaga solawat semaya. Dia tidak kata kamu kena jaga semaya. So, tak. Solawat ni maknanya semaya. Dia banyaklah tu. Dia banyak. Was-salatil wusta, dan antara hak banyak tu ada hak tengah. Salatul wusta, iaitu sembahyang ke dia? Sembahyang asar. Salatul wusta, hak tengah. Ini orang busy sekali je hak ni. Salatul wusta, sebab tu dia sebut suku. Dia tengah. Subuh zuhur. Ada. Lepas tu tengah asar, tengah isya. Hak dua ni adalah start pagi, hak ni start permulaan malam. Ini ada hak tengah ni, wassalatul wusta. Hafizu 'alas salawat wassalatul wusta. Itu menunjukkan 5. Ya ada 5. 2 alik pagi, 2 alik malam. Tengah so. Hak petang tu so ada dah. Hak ni hak paling sibuk. Orang paling busy sekali, orang paling tak ada lah kira-kiranya nak buat ni tu. Jadi ayat ni. Lepas tu dia ayat lah. Lagi bincang panjang tu. Apa maksud salatul wusta. Apa kata 5 tu tu. Sebab tak apalah. Lepas tu dalam ayat lain ada fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Pagi petang. Ada. Okey, tu. Tu semaya 5 waktu. Ada lagi ayat lain dah. Aqimus salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Tu ialah juga tu ayat mengatakan wajib semaya 5 waktu tu lah. Ada. Lepas tu hak sunnah pula. Berdasarkan hadis pula. Hak mana? Semaya 5 waktu berdasarkan hadis. Iaitu hadis Talhah bin Abdullah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab. Talhah bin Abdullah dia kata, Ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min ahli Najd. Ada mari seorang lelaki daripada ahli Najd. Najd ni ahli mana? Ahli Iran ni lah. Ahli tu. Mari seorang lelaki kepada Rasulullah. Mari jumpa Nabi. Yasma'u dawiyya sautih. Bunyi gemar suara dia. Bunyi nyonya yang duk kecek dah. Ni apa ni Talhah ni kata. Talhah kata ada orang mari jumpa Nabi, pas bunyi dia duk kecek. Dawiyya sautih, bunyi dengung suara dah. Wala yafhamu ma yaqul, tapi tak faham dia ayat gapo. Cuma bunyi dengung gitu. Sehinggalah apa ni? Dia pergi dekat dengan Nabi. Duduk jauh bunyi duk kecek ke apa, pergi dekat dengan Nabi. Rupanya fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Rupanya orang tu duk tanya Nabi tentang Islam. Dia duk tanya pasal Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, khamsu salawat fil yaumi wal lailah. Hak dia dengarnya Nabi kata 5 semaya. Yaumi wal lailah, siang malam. Semaya hak 5 ni ada hak buat time tengah hari, ada hak buat time malam. Tu dah.
Faqala hal alayya ghairu. Orang tadi pun tanya, ada lagi ke selain daripada tu dah? Selain daripada 5 sembahyang ni. Qala, Nabi berkata, la, tak ada. Illa an tatawwa, kecuali hak sunat lah. Kalau selain daripada 5 ni, kira-kiranya sunat. Kalau buat pun ia tak sampai ke tahap wajib. Sunat saja. La illa an tatawwa. Ni hadis riwayat Bukhari, Muslim, hadis sahih ni. Tak boleh nak petikan dah ni. Maknanya Nabi duk cerita pasal semaya, dan Nabi kata 5 semaya. Ia sebut. Hak selain daripada 5 ni tak ada dah. Kalau ada pun sunat lah. Tu bukti semaya ni ada 5 waktu. Jadi siapa dia? Talha bin Abdullah ni. Talha bin Abdullah ni salah seorang 10 sahabat yang diberi berita gembira tentang syurga. Nabi janji dari dia ni masuk syurga. Salah seorang daripada 10 sahabat. Dia ni wafat pada hari Jamal, peperangan Jamal. Tahun 30 ni. Sanah 36 Hijrah. Ni Talha bin Abdullah ni, maknanya orang yang tak boleh petikan juga ni sahabat besar. Bukan kecil-kecil sahabat ni hok cerita ni. Bukan kata tak tahu siapa mai royak dah. Sahabat besar Apa Nabi tak ada mana wajib. Talha bin Abdullah. Pergi Talha kau ya. Tu. Okey, habis. Mula-mula kewajipan sembahyang. Lepas tu kewajipan sembahyang 5 waktu. Ada belakang ada dalam Quran, ada dalam hadis ada. Gemah kita buat ni maknanya yakin. Buat ni dak dengan pasti, bukan buat dengan tak tahu sandaran mana. Dak tidur. Agama Islam kita ni. Lepas tu dia berkata lagi. Sebenarnya macam tanya lah ni dah. Tapi tidak tanya juga, tapi macam tanya. Fardu bila kau difardukan semaya? Jadi wajib semaya ni bila? Bagaimana peristiwa ketika difardukan tu? Apa cerita? Nak boleh kau jadi wajib semaya tu? Tak bila. Jadi hak ni ada hadis Nabi diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid bahawa Jibril alaihissalam, pakat jemaah lalu lah dah. Atahu pakat jemaah lalu. Jibril alaihissalam mari jumpa Nabi. Ketika dia mula-mula mewahyukan kepada Nabi. Waktu wahyu. Ketika Jibril mula-mula lah waktu wahyu kepada Nabi, jadi dia pun Jibril mari jumpa Nabi. Dia pun ajar tentang berwudu. Ajar Nabi cara ambil air semaya, dan dia juga ajar Nabi semaya. Tu. Fa'allamahul wudu was-salah. Tu. Keadaan dia tu dak Jibril dia ajar. Masa mana? Pada ketika dia mula-mula waktu wahyu. Maknanya bukan ketika tengah wahyu ataupun ketika nak habis dah tengah wahyu ni Quran lah. Dah. Mula-mula. Mula-mula tu dia ajar berwuduk, ajar semaya. Lepas tu semaya ni dia kata sebelum Isra. Sebelum Isra Mi'raj. Sebelum daripada Isra Mi'raj ini semaya dah. Orang ni semaya dah. Cumanya dia kata semaya ni qabla ghurubi syamsi wa salat qabla tulu'iha. Sebelum matahari gelap, dengan sebelum matahari naik. Tu je semaya. Tapi semaya dah. Dia kata semaya ni benda baru. Baru ajar kepada Nabi kita. Sebelum ni tak ajar semaya. Dak semaya dah. Iaitu sebelum matahari gelap, dengan sebelum matahari naik. Tu.
Ia dibuktikan oleh firman Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Sabbih bihamdi rabbik maknanya agungkanlah Tuhan kamu, sucikanlah Tuhan kamu dengan memujinya pada 'ashyi waktu petang, wal ibkar pagi. Petang pagi. 'Ashyi maknanya petang, ibkar awal pagi. Iaitu masa mana tu? Sebelum matahari gelap dengan sebelum matahari naik. Tu. Sebelum matahari naik tu kita panggil awal pagi. Sebelum matahari gelap tu kita panggil petang. Ada masa tu. Lepas tu Imam Tirmizi kata, Imam Tirmizi ni tak boleh bertikar dah Imam Tirmizi ni dah. Salah seorang imam yang mengarang kitab kitab hadis. Kitab hadis hak sahih. Ada. Iaitu Imam Bukhari. Yang kedua Imam Muslim. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Imam Malik. Lepas tu Imam Nasa'i. Ataupun Ibnu Majah. 7 sebenarnya dah. Tu. Apa ni? Imam-imam hok kalau sebut orang ni kan angkat tangan lah. Kita kata dah sebut Imam Tirmizi kan orang kenal belaka lah. Bukan kata tak tahu orang mana. Ada. Jadi dia kata benda hok mula-mula diwajibkan kepada umat kita ni semaya. Mula-mula sebelum diwajibkan golongan zakat ke puasa ke dah. Mula-mula diwajibkan semaya. Dan apa ni orang ahluha ni kita kata orang hok terlibat ni lah. Akan ditanya tentang semaya tu pada hari kiamat. Dan juga di pada mahsyar ke apa, mula-mula tanya semaya. Betul mula-mula. Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, as-salah hina furidaha rak'atain fil hadar was safar. Semaya pada ketika mula-mula difardukan, ni ada dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi lah. Dia kata ketika semaya mula-mula difardukan 2 rakaat. 2 rakaat aja. 2 rakaat maknanya fil hadar was safar. Ketika hadar maknanya ketika kita bermukim, ketika duduk tetap pun 2 rakaat, was safar ketika pergi jalan pun 2 rakaat juga. Tidak. Kalau kita lah ni, ketika hadar ni kita panggil ketika geriah. Ketika bermukim lah dah. Ketika bermukim pergi jalan jadi 2. Ada. Kalau dulu dia kata 2 je. 2 maknanya 2 pagi 2 petang. Ada. Tak kira ketika bermusafir ke, ketika duduk bermukim ke, 2 belakang. Lepas tu fa uqirrat salatus safar wa zida salatul hadar. Semaya safar ditetapkan gitu. Muka 2 kan. Jadi ketika bermusafir, lepas pada tu hak ketika bermusafir ni dia teruskan dengan 2. Lepas tu hak semaya ketika bermukim ni dia tambah. Dia tambah. Jadi 4 lah. Kalau apa ni Zuhur dengan Zuhur Asar Isya tu. Lepas tu ada juga di dalam hadis di dalam Bukhari Muslim, ada semaya ni difardukan di Mekah 2 rakaat. 2 biasanya dah pagi petang lah kita kata dah 2 rakaat. Setelah Nabi berhijrah barulah difardukan 4 rakaat. Tidak. Dan hak 2 rakaat tu uqirra fi salatis safar, ditetapkan di dalam semaya hak ketika bermusafir. Hak ketika bermusafir tu pakat terus dengan 2 gitu ya.
Setelah Nabi berhijrah, ia jadi tambah, jadi 4 dah. Dalam setengah riwayat lain dia kata bukan setelah Nabi berhijrah. Setelah Nabi berhijrah tu setahun lepas pada tu. Setahun lepas Nabi berhijrah barulah jadi tambah. Jadi tambah 4 rakaat tu. Bukan kata berhijrah tu kan jadi 4 rakaat lalu dah. Setahun setelah Nabi berhijrah barulah jadi tambah. Maknanya sebelum-sebelum tu mayat dah dua rakaat aja. Dalam Musnad Ahmad ada disebut ada sebelum daripada ni semaya difardukan 2 rakaat kecuali maghrib. Maghrib ni memang asal dianya difardukan 3 dah. 3 rakaat. Lepas tu banyaklah dia. Ada. Nak sebut. Lepas tu dia pun kata tak ada khilaf lah bahawa semaya 5 waktu ni difardukan pada Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj, malam Nabi Isra Mi'raj itulah. Ketika tu hak tu tak apa ni tak ada khilaf. Semua sepakat kata hak difardukan masa tu. Semaya 5 waktu ni lah. Semaya 5 waktu. Sebelum ni duk semaya 2 gitu ya dah. Pagi petang. Hak 5 waktu ni semua kata apa ni difardukan pada malam Mi'raj. Okey. Lepas tu ada lagi. Dia berkata dah. Aku habis sikit lagi tadi. Bapa maya Zuhur pak, semaya asar pak, isya pak. Ada. Subuh 2, ngori 3. Bapa pula. Jadi gitu tidak. Tidak kata pak belaka sini ataupun 3 belaka ke. Bapa gitu. Hak ni sebenarnya ni nak cerak ni pun dok juga hak ni. Nak kata gitu, memang sebab dia ni. Ni sebenarnya tak tahu. Sebab ni tidak sahih mana juga ni. Ada dia ambil rata-rata lah ni tu. Sebabnya ke dia. Setiap semaya hak Nabi semaya. Ni Nabi-Nabi sebelum daripada ni ada maya belakang tu. Setiap hak kita semaya ni lah kita kata maya Zuhur, maya subuh, maya Zuhur. Bukan kata Nabi kita ni je pernah semaya. Nabi-Nabi sebelum ni pun sudah pernah semaya tu. Ada maya subuh dia kata, maya subuh. Semaya subuh ni Nabi Adam semaya. Mula-mula sekali, mula-mula maya subuhnya Nabi Adam. Bila tu? Bila dia keluar daripada syurga tu, kena berambak. Tubik daripada syurga tu. Ketika tu dunia dunia ni gelap lagi. Ada. Gelap sepuluh malam. Ada. Jannal lail. Gelap. Bila gelap, falamma syaqqal fat. Bila cerah. Tiba-tiba jadi cerah. Kan nak subuh tu kan? Sebelum daripada ni gelap malam. Kira-kiranya kita dapat bias itunya Nabi Adam ni dia turun ke bumi ni ketika malam lah. Waktu malam. Gelap-gelemak. Lepas pada tu jadi cerah. Dia pun semaya lah 2 rakaat. Nabi Adam pun semaya 2 rakaat. Cerah tu. Apa semaya 2 rakaat tu? Yang pertama sebab dia apa jadi 2 rakaat? Rakaat pertama kerana dia berterima kasih, dia bersyukur sebab dia terlepas daripada gelap malam. Kegelapan malam. Yang kedua, dia bersyukur sebab waktu cerah tu ada semacam gelap kelip mula cerah. Gelap kelip pula cerah. Bukan kata cerah sekali lepas tu gelap. Tak. Ada semacam cerah tu. Jadi 2. Sebab yang rakaat yang pertama sebab dia suka ni jadi cerah. Yang kedua sebab cerah tu berulang semacam. Jadi dia pun semaya dah.
Semaya ni kalau nak kira semaya subuh ni kepada Nabi Adam tu sunat. Tapi kepada kita jadi fardu, jadi wajib lah. Kepada Nabi Adam sunat. Tu semaya subuh. Maya zuhur. Kira semua tanya lah ni tak, walaupun dia cerita ni tak. Maya zuhur. Sallaha Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim start semaya dulu. Maya zuhur. Ketika mana tu? Hina umira bi dhabhil walad. Ketika mana dia disuruh sembelih anak dia Nabi Ismail tu. Ada. Tu. Jadi apa jadi 4 rakaat tu dak sembahyang sahur dah. Yang pertama dia kata sebab hilang dah. Setelah nak sembelih tu ke tak? Tukar jadi gelai dak, tukar jadi kibah anak dia tu dak. Nabi Ismail tu sebab hilang dah sedih dia tu kepada apa ni? Anak dia ni lah, kehilangan anak dia ni dak. Dia bersyukur. Tu rakaat yang pertama. Jadi 2 rakaat, jadi rakaat yang kedua tu apa? Sebab dia boleh makan hari tu dak. Kira-kiranya kita jamu makan ke? Gaya apa ni, gaya korban tu dah. Melih jamu makan sebab tu boleh makan. Ada. Yang ketiga sebab ridha Allah Taala. Kerana Allah redha. Kerana redha Allah Taala, Allah suka kepada dia. Dia ni sanggup berkorban ni dah. Allah redha. Tidak. Yang keempat dia kata dia bersyukur li sabri waladi, kerana anak dia tu sabar. Anak dia ni rela. Kita kata kalau kerana Allah kata apa sembelih dia. Tu 4. Jadilah 4 rakaat. Masa tu dia kata sunat kepada Nabi Ibrahim, tapi kau kita jadi wajib. Jadi 4. Asal-asal siapa dia hok semaya dulu mula-mula, iaitu Nabi Yunus alaihi salam. Tu dah. Apa? Sebab dia selamat daripada 4 kegelapan. Nabi Yunus selamat daripada 4. Sebab tu 4 rakaat tu dah. Zulmatul zillah, gelap kehinaan. Lepas tu zulmatul bah, gelap duduk dalam laut. Dalam laut tu kan gelap. Gelap hina so. Ada. Zulmatul gelap duduk dalam perut ikan tu. Lepas tu selagi gelap malam. Dah. 4 rakaat. Maghrib. Siapa dia semaya dulu, iaitu sallaha Isa alaihissalam, Nabi Isa. Semaya maghrib. Berapa jadi 3 rakaat? Yang pertama sebab nafyil uluhiyah an nafsi, menafikan dia ni Tuhan. Orang kata Nabi Isa ni kan Tuhan. Kristian tu dah anggap Nabi Isa ni kat Tuhan lah. Menafikan, kerana menafikan ketuhanan daripada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, rakaat yang kedua sebab menafikan ketuhanan kepada mak dia. Ada. Mak dia Maryam tu dah. Menafikan. Tidak Tuhan juga. Orang kata Tuhan juga dah. Maryam pelik ni kan? Tidak Tuhan. Yang ketiga, rakaat yang ketiga kerana menyabitkan Tuhan ni kepada Allah. Tuhan sebenarnya Allah. Dia tidak Tuhan. Mak dia tidak Tuhan. Hak Tuhan sebenarnya Allah. Tiga rakaat. Okey. Lepas tu Maya Isya pula. Maya Isya 4 rakaat ada. Siapa dia hak start Maya dulu? Iaitu Nabi Musa alaihissalam. Bila tu start Maya? Hina kharaja minal yabis wa dakhala at-tariq. Ketika mana dia terselamat daripada yabis, tempat kering. Apa ni? Mana ni? Padai pasir. Nanti kita akan jumpa, kalau dalam tafsir ni kita akan jumpa Nabi Isa sesak. Di padai pasir hak dia pukul. Fam fajarat min husnata asyrata aina dia lalu tu. Terpancar 12 mata air. Tu. Tu sebab dia terselamat daripada tu. Kering pada pasir tu. Lepas tu Nabi Isa juga dia
uh, Rusing kepada saudara dia Harun. Ada dia tinggal Nabi Harun. Ketika dia nak pergi jumpa Tuhan, ni pun kita akan jumpa juga. Dia tinggal ke Nabi Harun. Lepas tu marilah Musa Samiri, mari buat penuh kucar ada. Tu. Lepas tu yang ketiga, ketika dia ni kena hambat kepada Firaun, dia selamat daripada Firaun hambat ni lah. Duk buru dia semacam. Yang keempat, bersyukur kepada Allah hina najahu minal gharq, kerana Allah selamatkan dia daripada tenggelam. Dia tak tenggelam buat dia tu dia. Orang lain tenggelam belaka. Aghraqa aduwahu, tenggelamkan musuh-musuh dia. Tu. Nampak. Jadi hak ni kira-kira nak bersyukur belaka lah ni. Nak bersyukur. Bersyukur sebab terlepas daripada padai pasir. Bersyukur sebab kira-kiranya saudara dia Harun lah digati masa dia tinggal tu duk. Bersyukur sebab selamat daripada Firaun. Bersyukur sebab dia tak tenggelam. Tu. Jadi cukup 4 rakaat. Hak ni sebenarnya adalah tatawu'an. Tatawwu' maknanya hak sunat. Bagi dia, tetapi jadi wajib bagi kita. Habis itu. Cuma yang ni tak tahu rumah dia bagi mana, tak ada royak pula. Tak tahu tak dia royak, yang ambil hadis mana. Tapi ada sebutlah dalam ni. Gitu. Maknanya hasil dah dia. Boleh lah apa nak pergi, tapi nak pergi kemah keming lagu tu tak pasti juga tu. Kecuali kalau kita jumpa hadis dia, nanti kita orang mula lah. Kita cerita-cerita ni tadi tu dah. Macam kata Jibril ajar Nabi tu, dia ajar semua dah 5 waktu tu. Jibril ajar Nabi mula-mula tu kira-kira dia duduk lagi lah. Mula-mula tu dia ajar tidak 5 waktu lagi lah. Dia ajar cara. Ajar cara sembahyang, ajar berwuduk, ajar sembahyang gitu je. 5 waktu tu startnya la khilaf anna fi anna fardhu as-salawat al-khams kana lailatul mi'raj, pada malam mi'raj tu. Tu tak ada khilaf. Tu tak ada khilaf. Malam mi'raj tu memang 5 waktu. Start lepas pada tu 5 waktu lah. Sebelum daripada tu, tu ada khilaf. Tu sebelum daripada Nabi Isra Mi'raj tu lah ada. Tu ada khilaf. Ada kata ajar 2 waktu lah, ajar gitu gini. Tu khilaf lah. Jibril ajar lekat lalu ke, Jibril ajar 2 waktu dulu ke. Tu khilaf. Tu tak ada khilafnya setelah Isra Mi'raj 5 waktu. Gitu. Mana masa Jibril ajar tu sebelum Mi'raj dah tu. Tu kira-kira sebelum Mi'raj lah tu mula-mula turun Quran. Sebelum mula-mula turun wahyu lah. Ada fi awwali ma uhiya ilaih. Ada Abu Dhabi waktu Jibril mari masa ni dia ajar mayat. Masa ni dia ajar mayat. Tu lepas pada tu dah lah. Lepas pada Mi'raj. Lepas pada tu. Ni kira mula-mula dia ajar pasal sembahyang gitu jelah. Umum. Tu lepas pada tu. Nanti kita akan jumpa juga sebenarnya ada pendek ya. Kita akan jumpa Jibril mari mengimamkan Nabi. Ada lah. Ada pendek. Tapi awak tadi tak tahu semua mana. Tak ada rot. Nampak macam logik tau. Macam logik juga tu. Tapi tidak hadis tu. Tidak hadis. Kutip mana tak tahu. Kalau hadis dia macam nak read tak Ustaz? Dia macam nak read macam bila Nabi turun naik Nabi Musa yang kata Musa waktu go tak buat. Macam nak read nah kan. Macam kait tu lah. Macam kait nah. Iya. Kira tu. Kalau hadis jelas kita boleh sebut hadis dah. Hak ni dia tidak kata hadis ni tak ni. Ni tidak hadis. Cerita je lah. Jadi tak boleh nak pegang kemah kemih tak boleh lah. Dia lepas tu babul mawaqit, masuk waktu semaya. Masuk waktu semaya dah ni.
Berarti nanti tak tinggi Ada. Jadi gitu. Pada setakat tu wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.